Assalamualaikum semua, selamat petang. Apa khabar kita hari Jumaat hari ni berapa hari bulan? 23 hari bulan 7 23 Julai 2021. Anda kembali lagi bersama dengan saya Eddie Junaidi, ADJ dalam IG Live Sinar Plus. Dan insya-Allah hari ini kita akan bersama dengan Abel Joe, Abel Fizo Omar kita. Sebenarnya hari ni kita nak bersembang, nak tanyalah pendapat Fizo kan. Baru-baru ni kan ada sukarelawan di pusat pemberian vaksin yang mengatakan bahawa artis-artis ataupun sukarelawan daripada kalangan selebriti yang datang ke PPV tak buat kerja. Datang post-post je, ambil gambar, posting-posting untuk social media content dan sebagainya. Lepas tu mereka balik, mereka blur. Begitulah ceritanya, 15 minit je katanya. So kita nak tanyalah pendapat Fizo Omar sendiri, pendapat Abejo kita, apa kata dia tentang itu. Sebabnya Fizo Omar antara merupakan selebriti yang juga menawarkan diri sebagai seorang volunteer di pusat pemberian vaksin. Assalamualaikum semua, apa khabar? Nak tanya sebelum kita mula dengan Fizo Omar, adakah anda semua dapat dengar suara saya dengan jelas? Jika okey, tolong maklumkan saya sebabnya saya tak sure. Saya dah 10 hari work from home dalam keadaan sekarang ni kan. So saya tak sure sama ada network di rumah saya okey ke tidak. Kita ada Mimi Iman join kita. Hello Mimi, apa khabar? Kita ada Megat 8689. Hello Megat. Zaliha Zulkifli, Rabiatul Adawiyah B. Kita juga ada Umi Ibrahim. Kita ada Butter Tart. Kita ada Idayu Ros. Hello Idayu, lama tak nampak. Tiba. Kita ada NF924. Oh, Mimi kata jelas. Alhamdulillah. Thank you Mimi, thank you. Zakiah Mazilan ada. Hello Zakiah, apa khabar? Kat mana anda berada? I am Sam, Tasha Alias, Farid Haji Hussein. Okey, kepada anda semua, sebentar lagi kita insya-Allah akan bersama dengan Fizo Omar. Jika anda ada sebarang komen ke soalan ke, anda boleh beritahu kepada boleh letak kat ruang komen tu, insya-Allah saya bacakan untuk Fizo. Okey, Fizo dah ada bersama dengan kita. Kejap saya invite Fizo masuk. Assalamualaikum Abel Joe. Waalaikumsalam. Eddie, apa khabar? Alhamdulillah, berseri-seri muka. Makin cantik Eddie sekarang. Alhamdulillah, berkat wuduk. Baru lepas live kan? Baru lepas live kan? Hari ni back to back, ada meeting tu lah, inilah macam-macam lah. Sekarang ni kerja online je kan. Daripada rumah je online. Alhamdulillah. Tetapi sebelum kita popek-popek lebih panjang ni lah, nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-36. Alhamdulillah, 32 lah. Oh, 32. Okey. Oh, ke-34 sebab tolak 2 tahun COVID ni kan? 34, sorry, 34. 34 Dia tolak COVID, 34. So macam mana di usia yang ke-34 tambah 2 ni? Dia sebenarnya alhamdulillah lah, bila dah rasa makin tua ni, apa orang kata, macam-macam lah benda fikir pasal kehidupan, pasal kerja, pasal family, macam-macam lah ni. Pemikiran tu berbeza sikit. Kedut-kedut pun dah nampak lah kat muka aku ni kan. Tapi tahun ni tak boleh celebrate macam biasa lah. Kalau sebelum ni, kalau kita lihat macam Fizo Omar kalau birthday kadang-kadang balik ke Selising, kampung atau pergi bercuti. Tahun ni kat rumah je. So macam mana tu? By the way, saya ni bukan yang jenis yang kaki celebrate birthday lah kan. Even daripada dulu lagi pun. Cuma sekarang ni bila ada anak ni, Mariam lah excited nak tiup kek birthday dia. Apa-apa pun birthday dia je. So lebih dengan family lah kan. Celebrate dengan anak lah, mak semua. So tak lagi mana-mana kan. So alhamdulillah lah, meraihkan anak je lah sebenarnya kan. So sebut tentang Mariam, sebut tentang mak dalam tempoh PKP ni dah setahun lebih, dekat 2 tahun ni kan, macam mana agaknya keadaan Fizo Omar, Bejo kita, keadaan family dalam tempoh PKP ni macam mana? Setakat ni family alhamdulillah lah. Macam saya sendiri dan family dah complete 2 dos vaksin. So yang risau sekali mak lah, bila saya duduk satu rumah dengan mak. Kita ni walaupun PKPD saya masih lagi keluar untuk ke PPD, saya banyak buat kerja-kerja volunteer, and then
kita banyak, macam company saya jatuh dalam essential, so kita banyak keluar ke sana ke sini. Takut juga kalau kita pembawa, tapi alhamdulillah melegakan bila kita dah complete 2 dos, risiko jangkitan tu kurang lah. And then menjalani kehidupan seperti biasa lah. Cuma syuting tu tak ada syuting, tapi saya masih lagi busy lah dengan kerja-kerja online. Macam hari ni pun masuk office daripada pagi sampai petang, ada je meeting. Alhamdulillah lah, masih berjalan. Okay, bila sebut tentang career tadi, sebab kita tahu kebelakangan ni Fizo memang aktif berlakon dan sebagainya. Sekarang ni pun hosting juga dekat YouTube. Tetapi bila sekarang ni put on hold semua event tu, semua shooting tu, macam mana? Ada yang terpaksa, ada yang minta job balik ke ataupun macam diorang hold dulu ke, macam mana? Sekarang ni basically berlakon tu memang tak dapat lah, tapi macam company saya Fizo Omar Channel, apa kita buat, kita terus dengan social media content creator dan juga as a consultation for branding and marketing more on social media. So kita still doing the social media campaign with our client, which is quite active, alhamdulillah, doing so good. Which is as a businessman kita kena follow the momentum lah. Apa momentum sekarang ni, kita kena ikut the current situation, the current game. So far dari segi shooting tu tidak ada, tetapi dari segi kerja-kerja melibatkan company saya tu alhamdulillah lah, doing well lah. Ya. Kelebihannya sebab bila saya pun tahu juga FOC memang daripada awal dah evolve dengan orang kata social media content dan sebagainya. Maksudnya dah mendahului waktu tu, kiranya sekarang ni semua orang kena guna IT dan sebagainya. So FOC insyaAllah company-nya? Betul insyaAllah. InsyaAllah. Dan sebut tadi tentang Fizo juga bertugas sebagai sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin PPV. First, saya nak tahu, boleh tak kongsikan pengalaman sebagai seorang sukarelawan di PPV? Banyak sebenarnya. Bila saya terlibat daripada awal-awal tu lagi, tergerak hati apabila satu, kita duduk rumah kan, rasa nak keluar juga at first place lah. Itu bukan main agenda lah, tetapi bila pergi vaksin hari tu, bila saya bercakap dengan diorang, dia kata kita tak cukup kaki tangan, terutama bagi mereka yang berkelayakan, yang ada sijil nurse, NA, doctors dan sebagainya. Tapi macam public macam saya ni, lebih kepada atur cara perjalanan orang nak ambil vaksin tu. So kita buat awareness ni adalah lebih kepada menggalakkan orang ramai turun untuk menawarkan diri menjadi sukarelawan. So daripada sana banyak yang saya dapat pengalaman dari segi, ada orang jenis takut nak ambil vaksin ni, tak bercakap dengan orang, berdebar-debar kan, tapi bila dia dah ambil, dia okey. Ada yang panik selepas ambil vaksin. Sebenarnya tak ada apa, bukan kesal sebab vaksin pun, tapi macam contohlah, macam kau nak pergi jumpa doktor, kau nak tahu kena inject walaupun bukan vaksin, kau dah panik tu lain macam. So benda-benda macam tu lah, dia kelakar pun ada, macam-macam lah. And bila tengok orang tua pergi, so pada saya it's not just being volunteer, tetapi banyak pengajaran yang kita dapat lah bila kita bertugas di sana. Kita boleh merasai sendiri macam mana pengalaman frontliners. You bayangkan dia menguruskan beribu orang setiap hari. So that's why bila ada isu kecuaian di kalangan frontliners, saya tidak salahkan mereka. Betul lah, benda tu tak patut berlaku, tetapi kau bayangkan kau handle beribu manusia sampai kau tak sempat nak makan, kau terpacak berdiri. As a human, mesti ada kesilapan yang kita buat yang tidak disengajakan. Tetapi masa ambil keputusan untuk jadi volunteers tu, ada tak fikir macam takutnya sebab kita jumpa orang ramai kan di PPV tu, tak tahu mungkin ada yang bawa virus ke? So Fizo sendiri takut ke tidak? Ini sebenarnya kalau kita pasal takut dengan COVID ni, rumah pun kau tak payah keluar. Kau tak payah keluar rumah, kau nak order barang online, apa orang hantar pun chances tu ada. So sampai tahap nak tak nak kita terpaksa hidup dalam COVID ni dengan berhati-hati, berjaga-jaga. For example, kalau pergi ke sana pakai protection lah, mask, pakai glove, pakai PPE, pakai face mask, pakai semua benda yang kita rasa boleh
melindungi diri kita. Kita memang betul kita terdedah. Tetapi sekiranya kita berjaga-jaga, jaga distance, jangan bersentuhan, balik terus pakai hand sanitizer, terus mandi, dan should be okay lah kan. Like I said lah, kalau kau takut, apa pun kau tak boleh buat. Bukan setakat jadi volunteer kat PPV, tapi apa benda pun semua tak boleh buat. So nak tak nak, kita mengambil langkah macam mana kita nak melindungi diri kita dan kita ikut SOP. Ya. Ya. Dan selain Fizo, ramai juga kawan-kawan artis lain pun jadi volunteer juga dekat PPV. Apa kata Fizo bila ramai selebriti yang turun padang jadi volunteers ni? Pada saya satu perkembangan yang baik lah, di mana of course lah ada yang kecam, beberapa selebriti turun bergambar, netizen kecam. Dia sebenarnya macam ni, kalau tanya saya, penglibatan selebriti sebagai volunteers bukan semata-mata untuk nak tenaga sebagai volunteer. Itu perlu kan. Tetapi lebih bernilai adalah dengan perkongsian di social media. Kerana dengan perkongsian social media tu, macam saya katakan tadi, menunjukkan macam mana proses kepada orang yang tak tahu. Dan juga dalam masa yang sama, meningkatkan awareness tentang pengambilan vaksin. Yang ketiga, menggalakkan supaya lebih ramai tampil menjadi volunteer. Sebab isu sekarang kat Malaysia, vaksin mencukupi. Proses implementation, proses pemberian vaksin tu kita ada cabaran dari segi tenaga kerja. That's why kita perlukan ramai volunteers. So dengan adanya golongan selebriti turun, secara tidak langsung encourage, memberi awareness kepada followers masing-masing tampil jadi volunteers. Itu sebenarnya nilai. Dan for your information, kepada yang tengok ni mungkin kata alah selebriti tu turun je, ketakat nak ambil gambar buat posting. Okay, for your information lah, saya cakap about general celebrity. Every posting they have their own rate. Dan dia punya rate untuk posting sekarang ni, for your information, kepada siapa yang tak tahu, harga dia mencecah ribu-ribu, 5-6 ribu untuk posting kat social media. Saya percaya tak ada seorang pun selebriti yang charge kepada government ataupun mana-mana pihak PPV dengan membuat posting. Itu adalah tanggungjawab yang pertama. And then, penglibatan appearance selebriti kat mana-mana event. Korang jangan petikan sebab itu adalah sumber pendapatan selebriti. Dan saya percaya tak ada seorang pun selebriti dijemput dan dibayar. It is for free. Walaupun memang ia volunteer tetapi it is for free kepada selebriti. So, kalau diikutkan nilai selebriti, contribution selebriti bernilai mungkin lebih 10,000. So, dengan sendiri, itu menunjukkan celebrity sacrifice, volunteer, free of charge bagi untuk encourage orang ramai tentang vaksin. Itu yang patut netizen nampak, penghargaan kepada selebriti itu sendiri. Bukan nak kutuk. Dia turun ambil gambar, walaupun dia, kalau saya dekat PPB, katalah selebriti turun tak buat, kerja pun tak apa, jadi kalau gambar is good enough. The value is more than buat kerja-kerja volunteer. Sebab itulah kapasiti sebagai selebriti. Kita nak dia punya social media, kita nak dia punya followers. Kan? Kalau dia buat kerja tu, lagi bagus. Kan? Itu pandangan saya lah. Ya, dan kat ruang komen ni ada yang komen, Firdaus Muhammad Arif kata saya sudah vaksin. Bagus, Alhamdulillah. Always Young kata pada saya tak salah bergambar dengan artis supaya orang ramai lebih excited nak vaksin. Betul. Rahmat kata hai, Assalamualaikum, selamat petang semua. Syasha Mahmud kata betul, setuju. Mamat Safiza kata Assalamualaikum Abang Fizo lah, Faizo apa? Okey, Rizal Sadiman kata apa pendapat Abed Jo mengenai kes Dayan Trisha yang difitnah datang 15 minit hanya untuk bergambar. Okey, ini memang kita tanya juga. Betul ke tidak? Maksudnya bila jadi volunteers tu suka hati nak datang, bila-bila ikut timing suka sendiri ke macam mana? At first place, dah nama pun volunteer. Okay, dan saya rasa saya dah menjawab soalan ni tadi. Penglibatan selebriti yang ultimate, yang lebih bernilai adalah awareness yang dibuat. Bukan tenaga yang disumbangkan. Bagus. Bukan saya cakap semua selebriti tu ambil gambar dan belah, tak ada. So saya percaya walaupun dia pergi 15 minit ke 10 minit, ada function dia. Mungkin dia dalam keadaan rushing, at least dia make time. Faham tak? Contoh. Kau ajak Eddie minat apa pelakon ke siapa ke pelakon yang kau minat, kau ajak pergi
kau ditolong kau, kalau dia boleh pergi 10 minit, kau dah rasa bersyukur dah. Faham tak? At least kau sampai daripada kau tak sampai. So nampak jangan nampak alah pergi 15 minit dia sibuk nak load gambar. It's not that. Yang penting kewujudan, kehadiran dan juga dia buat posting kat social media pada saya satu, itu adalah contribution daripada selebriti kepada pihak PPB dan juga pihak kerajaan sendiri untuk encourage Malaysia to get their vaccine. Tak perlu nak fikir ala artis wayang je, tak ada istilah wayang je. Turun pun dah cukup bagus. Betul. Dan sekarang ni saya tengok juga posting di Instagram Fizo dan sebagainya, banyak buat kesedaran pasal vaksin. So apa lagi yang mungkin boleh Fizo nak kongsikan yang mungkinlah netizen ke orang kita tak faham lagi kenapa perlunya vaksin, ataupun apa lagi kita perlu beritahu pada mereka tentang vaksin ni? Ada satu tagline lah. Kau ingat kau ada masa nak pilih-pilih vaksin? Kan? Isu saya sampai bila jadi isu sekarang ni, ramai orang memilih vaksin, nak tayangan punya vaksin. Vaksin dia macam ni lah, simple as that. Saya terlibat banyak kali dan banyak tempat di PPB. Dan saya jumpa banyak doktor, farmasis, even saya berpeluang pergi ke Makmal, Pharma Niaga, tempat proses fill and finish vaksin yang masuk di Malaysia. So saya tanyalah farmasis, profesor, doktor yang berkaitan dengan vaksin sebab saya nak jawapan. Saya nak jawapan. Okey, macam ni. As simple as that. Pfizer, AZ, Sinovac adalah satu benda yang sama, iaitu vaksin. Yang berbeza adalah teknologi yang digunakan. Tapi dengan objektif yang sama untuk menghindari daripada kita kena COVID. Okey, ambil vaksin ni tetap kena. Tetapi kadar keterukan, macam mana aku nak cakap, kesan dia tu boleh dikawal. Contoh, vaksin ni sebenarnya dah sinonim. Contoh masa kita kecil-kecil, kita ambil macam-macam vaksin dalam badan. Demam campak lah, itulah ini. Kenapa kok okey je? Kan? Ada tak orang petikai sekarang ni anak nak pergi ambil vaksin? Tak ada orang petikai sebab benda tu dah kita dah hidup dalam vaksin ni dah berpuluh-puluh tahun. Even keluar-keluar perut mak kita dah ambil vaksin. Cuma COVID ni satu benda yang baru yang kita kena ambil bila kita dah dewasa. Benda sama. Okay. Dan saya dapat information mengenai ramai orang yang tidak berapa suka dengan Sinovac. Okay. Sinovac. Okay, so saya pergilah ke Makmal, saya jumpa. Okay, satu benda yang menarik saya nak share, di mana Sinovac ni adalah satu benda yang vaksin yang menggunakan virus yang betul. Virus COVID tu dimasukkan di dalam vaksin dan dimatikan. Dia dimatikan masuk dalam vaksin. Tujuan dia apa? Supaya bila jenis virus, coronavirus tu kan yang ada crown tu semua ada dalam badan kita. Bila kita dijangkiti, dia tahu how to react to each other. Itu function dia. Sebenarnya, berbanding dengan Pfizer, AZ dan sebagainya, dia menggunakan sebahagian saja daripada vaksin tu dan dia guna DNA badan kita, badan manusia. So benda yang, tapi teknologi yang berbeza. Macam kau beli kereta lah, kereta ni offer engine dia ni, kereta ni macam ni, tapi tujuan yang sama. So as simple, pada saya tak ada isu nak memilih vaksin yang berperang, ni tim Pfizer, kayangan tim Sinovac, tak ada isu. Pada saya semua sama. Yang penting kau ambil ke tak ambil. Sebab sehingga hari ni baru 15% rakyat kita ambil vaksin. So kita nak mencapai 80%. Bila dah capai 80%, might be kita boleh back to normal. So kalau kita lambat, kau tak nak register, kau anti vaksin, payahlah kita nak buat kerja. Itu je sebenarnya. Ya. Lepas tu kalau bila boleh balik kampung, bila boleh rentas negeri dan sebagainya, kau pun tak nak vaksin, bila nak jadinya? Begitu. Kau dah vaksin ke belum, Eddie? Saya dah first dose. First dose lah. Okey. Ambil vaksin. Saya exact. Exact. Cantik. Okey, itu selesai part vaksin kita. Tetapi kita juga tertarik. Abang Joe kita ni banyak juga buat misi-misi bantuan sekarang ni. Macam-macam persatuan dia pergi, macam-macam tempat dia pergi. So ceritakan, kongsikan dengan kami tentang tu. Itu pada saya sebenarnya banyak je kita buat. Cuma saya kurang gemar
asyik load dekat social media kan. So sekarang ni pada saya alhamdulillah rezeki Allah berikan pada saya melimpah ruah even di musim PKP sekarang. So ada tak salah ada rezeki lebih untuk kita kongsikan. Sebelum ni saya fokus kepada mangsa-mangsa banjir dan sekarang ni kepada untuk COVID punya ni kita fokus kepada pekerja-pekerja seni di belakang tabir. Kru-kru terutamanya mereka sangat terjejas sebab kalau kau nak tahu kru-kru di belakang tabir ni mereka pendapatan mereka bergantung kepada job message. Sekiranya ada job, adalah. And then pendapatan dia orang tak bersamanya. Dia orang betul-betul kais pagi makan pagi. So alhamdulillah saya menggerakkan tim-tim saya iaitu mereka yang dalam industri ini juga untuk beri bantuan. Itu kita dapat kumpul lebih 3,000 pekerja-pekerja belakang tabir untuk memberikan bantuan. Bukan saya seorang lah, saya dapat sokongan daripada kawan-kawan selebriti. Banyak kawan-kawan selebriti yang menderma melalui saya dan saya agihkan kepada diorang. Syukur alhamdulillah. Yang itu yang saya rasa saya jugalah. Kan? Ya. Perasaannya bila dapat membantu orang ramai, orang-orang belakang tabir, perasaannya bila Fizo Omar sampai ke bantuan tu? Satu perasaan bila korang faham konsep berkongsi rezeki satu perasaan bukan bangga dapat pujian, bukan bangga dapat terima kasih. Kau akan dapat satu perasaan yang di mana Allah menambahkan rezeki kau. Serius saya cakap, kenapa saya keep on doing this, all this while, what I have learned, di mana lagi banyak kita memberi, lagi banyak kita dapat. Jangan mengharapkan pujian, dapat like, dapat komen, dapat jadi hero. Tetapi janji Allah tu pasti, rezeki setiap dalam rezeki kita ada bahagian orang lain. Saya percaya semua orang tahu pasal benda ni. Tapi tak semua orang berani dan yakin untuk memberi. So alhamdulillah perasaan bila setiap kali saya dapat memberi, membahagiakan orang, membantu orang, saya rasa saya dah selesai tanggungjawab rezeki yang Allah bagi pada saya untuk saya kongsikan, yang pertama. Dan yang kedua, saya excited untuk menunggu ganjaran daripada Allah di mana never miss. Sehingga sekarang apa yang saya bagi, lagi banyak saya bagi, lagi banyak Allah dapat. Macam mana cara Allah nak bagi tu kau jangan tanya. Dia datangnya sendiri. Kadang-kadang kau jalan-jalan tersepak, rezeki aku, datang. Kau tengah tidur, kau tengah apa pun semua dia datang. Sebab itu janji Allah. So gunalah peluang untuk memberi, yakinkan diri, hakul yakin untuk sentiasa memberi dan kau percaya Allah akan mudahkan urusan rezeki kita. InsyaAllah. Ya. Kat sini kita ada Azmi, dia kata terbaik Abejo. Wawa Momoy kata betul tu. Always yang kata ya betul. Dini Rashid pun ada bersama kita ni. Dini Rashid. Assalamualaikum abang-abangku. Abang Mo. Real Nicholas kata muak kasih boleh mengacara sekarang. Siapa pula tu? Banyak ni. Okay. Jadi sebelum kita bahir, kita pun dah lebih 20 minit ni. Nak tahu jugalah perancangan Fizo Omar lepas ni macam mana agaknya. Walaupun kita masih lagi dalam tempoh pandemik ni, insyaAllah kita doakan tak lama lagi bakal berakhir. Apa agaknya perancangan untuk karier sebagai seorang pelakon, pengacara, untuk syarikat juga, untuk diri sendiri ke macam mana? Kahwin hujung tahun. Tahun tak tahu bila lagi. Baru nak scope. Perancangan even hari ni pun back to back meeting. Sebenarnya kalau ikutkan banyak gila kerja yang tertangguh disebabkan COVID, which is to be continued lah. Of course tunggu habis COVID kita masuk fasa kedua. COVID ni takkan habis lah, tak tahu lebih bila habis. Tapi kita try get used to it. Bila masa sesuai akan sambung, ada drama, ada filem, ada hosting program. That one for as a pelakon lah, entertainment industry. And then for my company itself, ada so many things pending. So sekarang ni dia ibarat macam ni lah untuk orang berniaga ke orang apa-apalah kan. Ibarat kita semua sekarang ni tengah berada di starting grid. Nak lumba lari ni. Okay. Starting grid,
tunggu whistle to blow untuk kita berlari. Itu mindset yang patut kita ada. Jangan ingat, okay, belum start competition lagi ni, kita lepak, kita tidur, no. Kalau kita nak berlari, kita dah warming up, kita dah ready nak lari, tunggu blow je kita lari. So sesiapa yang badan dah panas, dia akan pergi dulu dan dia akan berlari di hadapan. So sama juga, sesiapa pun gunalah waktu COVID, waktu PKP ni kita duduk rumah untuk kita berfikir, kita tambah knowledge, kita belajar sesuatu yang baru, kita come out dengan new idea. Sebab kehidupan normal baru ni semua akan jadi benda baru. So sesiapa yang come out dengan idea baru dan pantas, dia akan sentiasa berada di hadapan lah. So itu yang kita buat sekarang ni, di mana I am ready. I'm at starting grid, warming up. Tinggal masa untuk take off sahaja. InsyaAllah lepas ni akan berlari lebih laju lah, insyaAllah. Saya pula insyaAllah kalau habis je semua keadaan ni, kalau dah boleh pergi berjalan, antara tempat yang saya tinggal nak pergi mana tau, nak pergi main ATV dekat Selising lah. Ya, dan baru buka lagi satu di Janda Baik. Janda Baik pun buka juga. Dekat sikit lah. Tajuk album dia Duda Buka ATV di Janda Baik. Janda Baik, kat sana kita ada 30 unit ATV. 30 unit ATV. Di Kelantan kita ada 25 unit ATV. So buka-buka je boleh terus serang ATV Abejo, dan insyaAllah tahun ni perancangannya saya akan ada 5 tempat ATV, tetapi disebabkan COVID ni mungkin akan ada penambahan lagi 2 lah pusat ATV. So anytime je lepas buka ni, lepas habis PKP ni saya terus launch serentak lah. Everything is ready. So korang ya, tapi tu orang kata tambah tempat-tempat ATV dah banyak ni perancangan, tapi memang untuk bab jodoh memang dah ada perancangan ke macam mana ke? Jodoh tu sama-sama lagi. Hujung tahun insyaAllah. Ni Cik Min kata, hai Abang Duda. Dia kata maksudnya hujung tahun ni lah. Ke hujung tahun tak tahu kita? Belum pasti, jangan kongsi. Itu nasihat daripada KKM. Boleh. Okey, jadi sebelum kita berakhir, silakan Fiza Umar kata-kata terakhir, orang kata tu macam untuk pesanan lah kepada semua yang sedang menonton kita, kepada peminat Abejo kita, untuk orang kata ambil vaksin ke ataupun untuk perkara yang perlu mereka lakukan sekarang. Silakan Fiza Umar. Pada saya, jangan sembang banyak. Kalau kita nak keluar daripada COVID ni, get your vaccine first. Itu yang paling pertama. So masing-masing jalankan tanggungjawab. Kalau saya bersemangat ambil vaksin, ambil lah 40 dos sekalipun. Kalau ramai lagi tak ambil, it's never ending story. So ini adalah teamwork, kerjasama kita semua. Takut jarum, aku takut jarum ni, aku pergi juga vaksin. Aku cakap tu terang kan. Tapi itu pengorbanan. Okay. Yang kedua, gunalah waktu kita berkurung ni adalah waktu yang terbaik. Bak kata pepatah orang putih, taking few steps back for us to jump further. So kalau kau nak jump lebih jauh, sometimes kita kena rehat, ambil step balik, fikir, muhasabah diri, reflection. Lepas tu, jump lebih jauh. Pasti ada hikmah. Kenapa Allah jadikan benda ni, kurungkan kita semua, datang satu virus yang bahaya, mesti ada hikmah. So, benda yang drop, pasti akan ada bounce. Itu istilah kehidupan. Apa-apa benda pun yang drop, jatuh mesti akan naik. Dia takkan jatuh lagi dah. So ini kita dah jatuh at the rock. Kita dah jatuh at the rock bottom. Maksudnya semua slow down, kedai-kedai semua tutup. So lepas ni dia akan pump naik. Dia tak akan pergi ke bawah lagi dah. So bersedia untuk naik sama-sama lepas. Jangan give up. So kalau kita give up, energi kita tak bagus, susah kita nak pergi. Dan percayalah kata saya, betul saya setuju ekonomi, rezeki Allah tidak akan pernah kawan. So yakin, percaya dengan Allah, bersyukur, insyaAllah lepas ni kita sama-sama terus bounce back dan kita dapat kembali seperti biasalah, insyaAllah. Baik. InsyaAllah, amin. Terima kasih banyak Abejo kita, Omar.
Dan saya doakan yang baik-baik belaka untuk Fizo Omar, untuk keluarganya, untuk perniagaannya dan untuk kita semua. Jaga diri, teruskan memberi inspirasi kepada orang yang takut vaksin. Untuk orang yang nak berniaga, silakan Fizo Omar. Kami berada bersama anda. Begitu. Dan rindu nak pergi makan Abang Jo masak, Ma masak. InsyaAllah ada jodoh, ada rezeki. Kita marilah. Kau dah complete 2 dos kau boleh datang rumah aku ni. Setuju. Nanti kita roger. Okey, terima kasih banyak Abang Jo. Jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri. Salam semua. Assalamualaikum. Um,